Kalau boleh, you all kena bedung baby. Ya, bedung baby. Oh, Bagi baby bedung. selesa. Ya, sebab baby yang baru dilahirkan sebenarnya dia adalah dalam trimester yang keempat. Trimester Okey. keempat tu kita kena treat dia seolah-olah dia macam dalam rahim lagi. Bila you pegang baby dengan keadaan yang tak berbedung, tangan dia bergerak, ya, dia senang ada mororeflex yang tinggi. Dia senang terkejut. Lepas tu kita nak menyusu dia pun dia macam tak selesa. Jadi bila dalam rahim tu cuba bayangkan baby dalam rahim, dia sangat-sangat padat dengan panas, macam dipeluk gitu. Jadi baby akan rasa lebih selesa kalau you Hmm. bedung dia dan susukan dia dengan position yang baik. Gitu. Okey. Ha, muka sama tu. Gitu. Ha, Ada orang kata kita betul lah adik-beradik tadi cakap. tak? Ramai yang tanya adik-beradik ke? Saya kakak. Ah. Dia adik. Sekejap, ada Aduh, lagi hai. ni. Ni Ada macam lagi ni tanya gemar ya. Kak. Hmm. Teh ais kalau baby tu dah 4 bulan, malam dia tidur straight 8 jam, kena kejut ke untuk susu Ha-ha. setiap 2 jam? Kalau baby dah besar tak perlu. Lagi-lagi baby yang dah 6 bulan ke atas, dia dah memang ada masa tidur dia yang lebih panjang daripada baby yang newborn ataupun bawah 3 bulan. Kalau baby yang 6 bulan ke atas ni, kalau dia tak nak bangun malam menyusu ni tak ada masalah. Tapi mak kena at least perahkan sikitlah susu kita tu keluar. Kita takut bengkak nanti. Nanti senang pula kena clog duct. Saluran susu tersumbat kalau kita biarkan. Lagi satu, kalau kita biarkan breast kita terlalu lama, susu kat dalam tu kita tak keluarkan, nanti Ha. protein fill akan jadi lebih banyak. Protein fill ni feedback inhibitor of lactation. Dia ni as a stopper dekat dalam breast kita lah. Ya, untuk tak bagi susu kita pecah. Buzz, macam pam jamban tu, tahu tak? Stopper bola tu kan. Bila susu dah air Oh. dah penuh, dia stop. Okay. So Ah. macam itulah protein fill ni. Jadi kalau kata kita tak keluarkan dia, nanti lama-lama dia akan penuh. Dia lagi banyak daripada susu dalam tu. That's why nanti susu you akan drop. Tapi fokus pemakanan anak tu tetap kena jaga selepas 6 bulan ke atas lah. Kalau dah tidur lama tu biarkan aja. Tapi kalau yang baby kecil-kecil, baby muda-muda ni jangan buat hal lah. Kalau Jangan boleh, buat hal lah. Walaupun tidur tu sedap bangunkanlah. mana Afrika Ya, mimpi takut apa pun nanti. tetap kena bangun. Ya, nanti kan bengkak. Hmm. Susah. Bila dah bengkak tu yang korang yang kesian tu kalau tak tahu nak handle. Setiap berapa jam sepatutnya pump. Okey, kalau baby tak ada dengan you, wajib perah ataupun keluarkan susu tak kisah. Guna tangan, marmet, kita panggil perahan tangan tu adalah marmet, ataupun guna mesin perahan, ya. Tak lebih daripada 3 hingga 4 jam. Paling cantik adalah 3 jam. Kalau nak susu keluar lebih banyak, susu terhasil lebih banyak, buatlah 2 jam sekali kalau mampu. Kalau tak larat, 3 jam just nice. Kalau baby Kak, tak ada di sisi kita. Kalau ada, nak direct tanya. feeding je. Hmm. Yang kakak kata hand express tu kan tak penat ke kak nak keluarkan semua ke kalau kita hand express? Okey, ada banyak-banyak situasi yang perlu fast keluarkan semua ataupun ada situasi yang tak memerlukan kita keluarkan semua. Hand expression sebenarnya compare tu apa-apalah mesin perahan kat luar sana 2,000 lebih, 3,000 lebih sekalipun, perahan tangan adalah terbaik. Kenapa? Ni tangan yang Allah jadikan ya untuk kita ni supaya anytime, anywhere kita boleh mengeluarkan susu kita. Kalau kita tertinggal ke pump ke apa ke kan, Oh, kita dah lah. boleh guna perahan tangan. Ya. Sebab apa tahu? Dekat tangan kita sendiri ada haba. Haba tu akan bantu untuk melancarkan lagi susu kita keluar masa kita buat perahan tangan. Okey, lepas tu kita boleh raba, kita boleh rasa kat mana yang ada ketul-ketul yang macam tak keluar habis. Kita boleh tolak dengan tangan kita. Kalau guna mesin perahan tak boleh. Dia sedut je lah. Dia tak tahu apa-apa sebab dia tak ada otak. Dia tak ada deria rasa kalau mesin perahan. Kalau kita kan ada akal, kita ada tangan kita ada deria rasa yang kita boleh rasa, macam tak habis lagi, okey perahlah balik. Ya. Jadi kalau katalah nak buat perahan tangan, kena mahirkan. Bila dah mahir, dia laju gila buat zaz, settle. Nak I belanja ke? Serius Macam kak mana buat? Nak belanja tak? Nak kak, Fafu nak belajar juga. Okey. Perahan tangan simple je. Make sure tangan bersih ya. Jangan lupa korek hidung, pegang breast pula. Kocor dekat situ ya. Basuh tangan bersih-bersih. Tak payah letak hand sanitizer pun tak apa. Tak ada masalah. Okey. Tangan make sure bentuk C. Tangan bentuk C, lurus. Selari selari tangan anda. Okey, lepas tu dapatkan breast kita. Bukan breast orang lain, breast kita sendiri. Ya. Lepas tu kita pegang bentuk C macam ni. Okey, make sure dia selari dengan nipple kita. Yang tak ada nipple pun tak ada masalah. Janji kita agak-agak lah dia lurus dan selari. Jari kita make sure luar daripada areola kita. Jangan terlampau dalam areola, nanti dia tak keluar. Okay, luar satu jari pun okey. Nampak tak tangan Kak ni? Semua ni lurus.
Lurus cantik je, straight je. Okey? Lepas tu apa yang ibu perlu lakukan, jangan kembangkan tangan begini. Kita tak nak buat tarian inang ke apa ke tak nak. Kita statikkan tangan kita, ya. Statikkan tangan kita, kita akan tarik ke belakang tanpa kembangkan. Tengok ni beza dia. Ni tarik belakang dan yang ni kembang. Ni kembang salah. Kembang tekan, kembang tekan. Ni salah. Dia adalah C, tarik belakang tanpa berubah pun bentuk tangan kita ataupun posisi tangan kita. Kita lagakan atas ke bawah begini. See, tarik belakang sampai kat dada kita sehabis-habis belakang tu dan kita tekan dia. Dia akan memancut keluar. Kalau you buat memancut, bermakna dia jadi. Dan bila you tekan tak rasa sakit, bermakna position tangan you betul. Kalau you rasa sakit, bermakna position tangan salah. Gitu. Senang kan? Senang sangat-sangat. Okey. C, tarik belakang, tekan. Okey. Itulah biasalah lelaki-lelaki kalau masuk sebab ini kan public kan. Orang artis punya account. Jadi biasalah lelaki-lelaki akan nampak benda-benda yang macam begini pun dia dah rasa macam wow. Tak payah abaikan je komen-komen tu mamis. Kita biar je. Ramai betul orang cakap muka kita sama je. Ya adik saya nak buat macam mana? Perut je rahim yang berbeza. Patutlah Khalidah nak sangat dengan akak. Adik-beradik rupanya. Mesti dia macam confused. Ni mak aku ni kan. Tak apalah, tidur je lah. Tidur je lah. Bau ketiak lebih kurang. Okey. Tapi tangan lengur. Kalau tangan lengur, sebenarnya position kita salah. Bila kita nak buat tu pun kena make sure duduk bersandar. Ya, ibu ada posture yang betul. Duduk bersandar, jangan tunduk sangat. Bila you tunduk, tangan you akan lengur. Bahu you sini pun akan sakit. Bila bahu you sakit, you dalam keadaan yang tak selesa, nanti hormon oksitosin dan prolaktin you tak dapat dirembes dengan cantik. Jadi susu you keluar pun tak cantik. Dia keluar sendu sebab you dalam keadaan keterpaksaan. Stres kan kak? Ya, you kena duduk, relax-relax. Ya, ada air kat sebelah, ada tangan, ada kain nak lap tangan, ya, pegang bekas untuk kita tadar, ya. Kita relax, enjoy. Ya, tarik belakang, tekan, tarik belakang, tekan. Kepala tak payah tunduk macam ni. Nanti kena pula cervical slip disc macam Kak Di Kang. Tak. Masa Faz pump susu pun Faz tunduk-tunduk kepala nak tengok. Tu sakit belakang. Tak payah. Lagi satu, bila you tengok, nanti you akan stres. Kenapa keluar banyak ni je? Kenapa keluar banyak ni je? You akan jadi stres tau. You create unnecessary stress kat situ. Nanti automatic you rasa susu you sikit. For now, kalau macam sekarang, bawah 30 hari, 2 ounce tu kira consider banyak Faz. Ya ke kak? Banyak. Ya, serius lah. Sekali pump dapat 2 ounce. Tu pun setiap 2-3 jam. Banyak. Banyak sangat bawah 30 hari. Perut baby is very very small. Tak muat pun sampai 2 ounce tu sebenarnya. Dalam 1.5 je. I see. But it's okay. Tak minum sampai habis Mesti. Sebab mungkin cara you all bagi botol pun salah. Baby tak boleh menyusu macam ni ya. Botol tak boleh begini. Baby kena sitting down macam ni. Kita gunakan teknik pace feeding. Bayangkan ini adalah botol susu. Dia kena begini. Botol dia kena straight. Ni kita panggil pace feeding. Pemilihan botol susu pun kena betul. Sebenarnya. Tapi kena hati-hati kalau bawah 30 hari kita dah intro botol dengan awal, takut nanti dia nipple confuse. Nanti dia tak nak direct feeding dah dengan kita. So kena hati-hati. Sebab suction botol laju. Flow dia laju. Dia tak payah stimulate dekat breast ibu. Ya? Kalau dekat breast ibu dia kena stimulate dulu. Barulah susu tu keluar sikit-sikit. Alright. Jadi kalau kata yang botol, dia terus dapat je. Terus sedut dapat. Jadi bila dah macam tu, dia dah jadi naik lemak lah orang kata. Ya, dia dah tak nak dah apa ni, sedut-sedut tak dapat ni. Dah lapar, marahlah dia nanti. So dia dah jadi nipple confused. Ya, betul. Ramai je yang tahu semua masuk hari ni Faz bertanya soalan di pihak Faz, bukan pihak audience. Okay, baiklah. Macam, bolehkah kita guna nipple extender tu mula-mula? Takut dia nak tu juga kan? Nipple extender ataupun kita panggil dia nipple shield. Sebenarnya tak perlu. Tak perlu ke Tak payah. Itu pun akan ada tendensi risiko untuk baby dapat nipple confused very very high. Sebenarnya. Sebab Faz nak tahu kenapa tak? Sebab bila you pakai yang nipple punya ni, nipple shield tu, dia dah
tutup dah vas punya bahagian areola ataupun ibu-ibu punya bahagian tampuk hitam ni. Kenapa tahu? Kenapa baby kena mulut dia pada areola ni? Sebenarnya iLeo baby bila kena dekat areola, I guna yang inilah ya, yang flat ni. Sebab bila I guna yang tadi tu banyak sangat yang pelik-pelik masuk. Tapi it's okay lah, dah biasa ya. As a lactation educator ni kita dah biasa dah komen-komen suami-suami singa-singa pelik-pelik ni. I okay je, I flip the hair gitu kan. Okay, so berbalik kepada soalan tadi, kalau kata kenapa Kak Di tak galakkan guna nipple shield tu, sebab iLeo baby tu sebenarnya bila kena dekat areola kita, iLeo dia terus dia tu sebagai indicator. Ya, indicator, dia terus kena dekat areola ni, dia akan send the signal to our brain apa yang tubuh badan baby perlukan semasa itu. Jadi dia akan tailor-made the breast milk tu, dia akan bancuh susu kita tu, oh baby ada virus lah dekat dalam badan dia, keluarkan antivirus. Baby ada bakteria lah, dia akan bancuh antibakteria terus masa baby menyusu tu, baby dah dapat dah full antivirus, antibody yang diperlukan at the moment itself. Jadi kalau fast cover dengan nipple shield tu agak rugi sikit lah kat situ. Lagipun iLeo baby tu dia melembutkan mak punya areola ataupun nipple kat sini supaya tidak melecet. Kalau lengkapannya cantik. Cantik tak breastfeeding? iLeo je dah jadi indikator. Ramai orang tak nampak benda ni. It's a good thing lah. Sangat indah sebenarnya journey breastfeed ni. Tapi some people dia tak boleh overcome the stress then give up. Stop breastfeed. Betul. Sebab menyusu ni kena ada ilmu. It's good lah. Dia kena ada ilmu menyusu yang sepatutnya. Kalau you tak ada ilmu, memang you menyusu tu agak susah. Bukan agak susah, memang susah. Macam orang lah, dia letak je, alah, selak bagi je apa yang susah. Selak bagi je, bagi. Position pun salah. Badan macam ni, kepala macam ni. Lepas tu nanti baby menyusu sekejap, dia dah kata, oh baby aku tak nak, susu aku tak ada lah tu. Semua beranggapan macam tu. Itu normal untuk first time mother. Jangan cakap first time mother lah. Kawan baik Kak Di sendiri pun anak yang kelima baru berjaya. Ya, sebelum ni 4 orang tu tak ada susu. Okay, yang kelima barulah berjaya lepas dia masuk kelas. Ya, kita guide dia betul-betul. Sekarang yang jadi masalah, anak dia dah 3 tahun lebih, tapi tak nak berhenti pula menyusu. Apa ya? Tu Kak, tu lagi soalan Kak. Sebenarnya umur yang paling recommend sampai umur berapa sebenarnya baby nak menyusu and bila dia kena stop? Okey, ikut guideline pun kalau ni 2 tahun. Kalau dalam kita pun as a Muslim 2 tahun. Tapi kalau untuk yang beragama Hindu, correct me if I'm wrong, ya sampai 3 tahun. Diorang lama sikit. Ya. Tapi untuk kita yang Muslim 2 tahun lah. Tapi sekiranya terlebih tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Khasiat susu tu masih lagi ada. Tapi janganlah sampai 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun masih nak menyusu lagi. Itu dah menyusahkan mak dia, penat. You penat. Ada sampai macam tu Ada. Rain kan 5 tahun. Lupa. Rain kan 5 tahun baru dia win off. Itu yang dia jealous bila Khalida dekat situ tu. Kenapa Khalida dekat situ? Itu dia jealous tu. Kenapa Khalida duduk situ? Rain kan sampai 5 tahun sekecil tu. Memang fully Kak, sampai 5 tahun. Fully, tanpa top up formula langsung. Dia cukup 6 bulan, Kak Su terus bagi dia makan. Tapi Kak Su masih boleh berjanguk-janguk, bercantik-cantik, berdandan Itu adalah rahsianya ada suami yang hebat di belakang kita. Kita kan tak ada pembantu. Kita kan tak ada pembantu rumah. Jadi suami yang hebat di belakang kita tu lah yang banyak membantu untuk menampakkan isteri dia cantik. Dia ada masa untuk dia tengok anak, untuk kita bersiap, untuk kita makan. Itu adalah support system daripada suami sebenarnya. Tu yang penting. Itu yang penting sebenarnya kan. Betul. Jangan risau. Abang okay. Paling tidak pun dia campak je anak kau kat aku. Titik kalau usaha. Gitu. Betul, support system kita. Hebatnya seorang perempuan tu, cantiknya dia, ya, walaupun dia menyusu, ya, walaupun dia seorang suri rumah ke apa ke, tapi masih boleh dalam kelihatan cantik, boleh melaram. Sebenarnya it's presentable lah. Bukannya perlu cantik makeup seguni, setebal 10 kilo ke. Tak perlu. It's just presentable. Ya, sebab adanya lelaki hebat di sisi dia. Itu sebabnya. Kalau you dapat suami yang salah, yang semua benda kita kena handle. Kita lah menyusu, kita lah masak, kita lah jaga anak-anak yang lain. Bila masuk nak tepek lip balm pun tak sempat. Baru masuk toilet anak dah ketuk, ibu. Ya, betul. Sepanjang Kak Di dengan Abang Wan 3 anak tu, I tukar diaper anak-anak I boleh kira dengan jari saja.
Tugas I hanyalah menyusu, masak, kemas rumah sikit-sikit je. Yang lain Lelaki semua dah Abang hebat Wan dah tu. uruskan. Dia yang cuci berak anak, dia yang cuci diaper anak, botol anak ke apa ke dia yang buat. Malah masa Kak Su kerja yelah kita kan busy kan. Kita masa tu Kak Su belum buat 100% lagi breastfeeding center. Masih bekerja dengan MNC company. So back then I was a EA, executive assistant yang jaga bos memang 6 buah negara Kak Su kena jaga ASEAN. Busy gila nak mati. So kerja I kat office hanyalah pump, balik rumah, beg pump tu, beg susu tu, Abang Wan yang akan ambil, masukkan dekat dalam peti ais ya. Dia yang akan masukkan mesin perahan ke apa benda semua dia yang akan buat. Kerja I balik rumah tu, okay I letak je I punya susu-susu tu, dia handle semua. So I mandi, I masak, I ambil anak, I susukan, kita makan. That's it. Tak ada buat apa-apa. Itulah rahsia di sebalik seorang isteri yang presentable. Presentable lah. Yang cantik. Itu je. Ya, tapi wanita ni itulah dia cantik di mata suami dia yang penting sebenarnya. Gitu. Betul. Nampak? Tu kalau kita dapat lelaki yang betul, di tangan yang betul orang kata. Tapi kalau you tak dapat yang macam tu, it's okay. Sebab apa? Bukan fast lah ya, orang-orang lain. Kalau tak dapat, it's okay sebenarnya. Kita boleh didik lagi suami kita. Boleh didik lagi. Jangan risau. Benda tu semua kita boleh garang adjust. jangan. Ya. Kadang-kadang sangat pun suami tak suka gitu. Baik sangat pun tak boleh juga sis. Gitu. Tapi kalau you nak berjaya dalam breastfeeding, your support system is very very important. Tapi kalau katalah you tidak ada rezeki dapat support system yang begitu, jangan mengalah dulu. Jangan rasa sedih, jangan rasa suami aku tidak berguna, tidak membantu ke apa. It's okay sebab yang punya payudara tu adalah kita. Yang punya anak yang kita nak susukan tu adalah anak kita. Jadi macam mana pun kita boleh berdikari untuk susukan anak kita, pastikan anak kita dapat susu tu adalah daripada kita sendiri. Suami dia dapat bantu, dia dapat support. Tetapi dia tak dapat nak menyusukan anak kita. Jadi semua tindakan tu dekat kita. Kita sendiri sebenarnya. Jadi pucuk pangkal ceritanya macam mana pusing-pusing pun, support system is important, tapi kita sendiri. Mindset kita. Are you ready untuk breastfeed you punya anak? Are you sure you willing to breastfeed your baby? Kalau kita rasa kita ready, kita strong enough, kita okay. Boleh, aku boleh buat. InsyaAllah kita boleh buat. Tak perlu pun siapa-siapa yang support kita, laki aku tak support aku, mak aku tak support aku, mil aku tak support aku. It's okay, it doesn't matter. Yang penting adalah kita sendiri. Apa pun yang kita buat adalah untuk diri kita juga. Gitu. Ya. Suami kena rajin-rajin urut belakang isteri, bagi susu lancar. Ya, kalau suami tak nak urut, datang cari kakak susu. Kakak susu boleh urutkan. Kalau suami tak nak urut, kita boleh urutkan. Kita ada buat. Apa yang susah-susah tak payah gaduh dengan suami dah. Tak payah gaduh dengan suami. Ada soalan ni Kak. Ya sayang. Kalau korang ni dia tanya a bit question yang ni sikit lah. Kalau breast kita jenis besar, kalau susukan baby memang breast akan kendor ke? Macam kalau kita breastfeed baby kan, benda tu akan affect keadaan breast kita ke? Okay, actually ibu yang breastfeed ataupun ibu yang tak breastfeeding, once you dah melahirkan anak, kita akan ada perubahan fizikal. Bukan hanya di bahagian payudara kita sahaja, tetapi di semua tempat. Dagu pun boleh nampak jadi 2 daripada 1 je dulu ya. Semua akan berubah. Jadi kalau kata kita breastfeed ataupun tak breastfeed, sebenarnya memang breast kita akan segi. Sebab apa? Perubahan hormon kita, perubahan kita punya badan ni, payudara kita adalah pada trimester yang keempat. Sebenarnya awal-awal lagi kita dah nampak dah. Kita kena tukar tukar bra. Tukar saiz bra. Sebab aku nak cakap tukar suami ya. Sebaik sih. Tiba. Kan. So saiz bra kita dah berubah dah masa kita pregnant. Jadi saiz dia pun dah berubah juga. Saiz payudara kita pun dah berubah. Cumanya you kena pandai lah. Bukanlah breast tu kalau kata you dah lepas menyusukan dia jadi lagi teruk, jadi macam lapangan terbang ke flat ke kan. Tidak semestinya. Kalau you pandai jaga makanan, pemakanan juga, elaklah makanan-makanan yang junk food, MSG, processed food ni semua kan. It's not healthy for your body, even for your breast also. Yang nutrien dia tak apa-apa entah. Okey, itu satu. Lepas tu buatlah senaman. Senaman bukan susah-susah pun. Dekat TikTok banyak senaman tegangkan payudara anda tanpa bersusah payah. Jaga itu je. Tak boleh buat lactation massage. Apa yang susah? Semua benda di hujung jari. Jadi yang penting kita tak kisah sangat sebab breast kita ni kita boleh ubah dia. Kita boleh tegangkan dia balik semula. Tetapi untuk anak dapat susu yang terbaik, tak ada lagi orang jual susu ibu. Tiada lagi. Susu formula kita boleh bagi. Tapi susu ibu tak boleh.
Tak ada yang berjual beli haram. Ya. So tak boleh, Betul. kita boleh ni, hi nobody girlfriend. Oh, okay gitu. Tak perlu. Okay, dia cakap makan jamu boleh tegangkan payudara. Sebenarnya to be honest, Kak Di not against any jamu ke apalah. Cumanya sekiranya you nak makan jamu, terpulang pada you kalau body you healthy. Buah pinggang you bagus, ginjal you bagus, hati you bagus, jantung you dalam keadaan bagus, tekanan darah you dalam keadaan yang bagus. You nak makan jamu, terpulang pada you, pergi cek dengan doktor dulu. Tapi kalau you ada masalah kesihatan, please avoid jamu. Dan untuk ibu-ibu yang breastfeeding, kita tak menggalakkan jamu sebab kadang-kadang certain jamu tu dia panas. Dia akan membuatkan bayi cerit-berit. Ya, kalau dia punya intake terlampau tinggi, ya, sometimes dia boleh merosakkan buah pinggang bayi juga. Ni tak nak. Jadi kena careful lah. Kena careful lah. Sebenarnya kita kena careful apa yang kita makan sebenarnya. Kadang-kadang orang tak sup kan Faz, dia nak susu banyak. Ramai Yelah. mak-mak dia macam dia tak satisfied dengan apa yang dia dapat. Macam sebenarnya dia tak tahu yang 2 ounce tu cukup, 3 ounce tu cukup. Dia tak tahu sebenarnya. Jadi dia terpengaruh dengan video-video orang lain yang letak 1 jug, yang letak 1 penuh-penuh susu. Jadi dia pun tertanya-tanya, kenapa aku punya sikit? Macam tu, kenapa orang lain punya banyak? Sebenarnya hasil perahan kita adalah bergantung kepada saiz perut anak kita, demand anak kita. Jadi bersyukurlah walaupun you dapat 3 ounce, walaupun you dapat 1 ounce. Sebab anak you sebenarnya minum sekadar 1 ounce je pun, dah kenyang. Guna teknik yang betul, semua betul kan? Tapi tak adalah 1 ounce tu jarang lah, biasanya 2 ounce lah. Jadi tu yang sebenarnya kesian. Knowledge tu tak ada. Cari ilmu. Ya betul. Kena cari ilmu. Ada juga macam orang promote milk booster produk semua tu. Soalan Apa beza macam ni contoh macam milk booster produk ada pelbagai kategori. Betul. Macam ada certain produk tu dari segi dia dalam bentuk makanan macam cookies, ada dalam bentuk suplemen. Cuba Kak cerita sikit. Okey, milk booster ni untuk for those yang tak tahu, kita panggil dia as a penggalak susu lah. Jadi kat luar sana tu dia ada banyak bentuk. Dia bukan macam yang Faz cakap sekadar cookies saja. Dia ada yang bentuk gel, dia ada bentuk liquid, dia ada bentuk pil, ada bentuk air as a milk booster. Yang instant lah, yang dah diproses. Jadi bila kita minum, kita akan banyak susu. Contohnya. Tapi tidaklah semua milk booster tu you minum, you akan jadi susu yang banyak. Kena tahu. Konsep asas dalam breastfeeding adalah demand versus supply. Kalau katalah, you minum lah, you pergi order dekat tokek milk booster tu, saya nak 10 kotak. Hari-hari you minum. Tapi susu you tak naik-naik juga. So you pun pergilah PM orang yang jual milk booster tu. Kenapa susu saya tak naik? Dia pun tak tahu nak jawab apa. Sebab dia kata, mungkin memang puan keturunan pun tak ada susu lah agaknya. Mungkin dia akan jawab kalau dia tak ada knowledge. Tapi sebenarnya adalah ibu-ibu tu sendiri yang makan milk booster punya berlambak-lambak, tapi jadual perahan tak jaga. Tak menyusukan anak ikut time. Simpan susu sampai 5-6 jam baru nak perah. Nanti Kak dia cakap apa tadi? Takut nanti protein fill tu akan lebih banyak, dia akan buatkan susu you drop kalau you simpan susu terlampau lama dalam payudara. Jadi you makanlah milk booster banyak mana, tapi kalau you tak keluarkan susu you lebih daripada 3 jam, automatically memang susu you makin lama akan drop. Tak guna makan 1 kilang milk booster pun kalau you tak menyusukan anak you dengan kerap, tak breastfeeding on demand, tak keluarkan susu lebih kurang daripada 3 jam, kalau baby tak ada di sisi, tak guna. Dekat pejabat, baby tak ada dengan kita. So kita kena jaga jadual perahan, 3 jam sekali kita kena perah. Tapi ramai yang dah masuk kerja, tak apalah, kejap lagi lah, 5 jam baru nak perah. Lama-lama komplain. Besok dapat gaji, pergi beli milk booster. Lepas tu komplain lagi dekat orang yang tukang jual milk booster. Kenapa susu dia tak cukup? Tapi jadual perahan tak jaga. Jadi tak guna, dan kena hati-hati juga sebab makanan yang dah diproses ni ataupun milk booster yang dah diproses ni, kita tak tahu apa kandungan dia. Apa kandungan dia. Kalau boleh, sebab kita ni breastfeeding, jadi apa yang masuk dekat tubuh badan kita ni akan jadi susu pada bayi. So kena hati-hati. Tapi kalau setakat macam yang OMB yang macam kurma merah, goji berry yang diorang rebus jadi air tu kan, yang tak ada tambahan apa-apa merepek-repek ke kan, sebut-sebut apa-apa ke, feel free to drink, no problem. Kalau macam lactation cookies, also itu adalah macam kuih raya je sebenarnya. Diorang buat kuih raya tu, cuma dia tambahlah oat sikit ke, flaxseed sikit ke, yang ada sumber galactagogue. Galactagogue ni adalah penggalak susu lah, makanan-makanan penggalak susu. Contohnya macam oats, kurma merah, kismis, goji berry, banyak lagi lah. Search je galactagogue food.
So diorang jadikan benda-benda ni sebagai cookies. Ada dulu carrot cake. Actually kalau you nak makan meat booster, sebenarnya go for the natural way. Natural food saja. Contoh you search nanti Galactogok food apa. Kalau contohlah, sebenarnya you makan durian. Ya, durian tu favorite you. Favorite you. You makan, ya, walaupun satu ulas, tiba susu you dah keluar banyak. Ramai yang mengatakan durian ni meat booster. Habislah suami korang kejap lagi kena bang, nak pergi beli durian bang. Kak Di tu cakap durian meat booster. Kan, musangking bang. Black tone, sis, black tone. Kau berkilo berapa ratus ya. Jadi, bila dia makan, dia happy, susu dia akan banyak. Okay, contoh jadilah meat booster dia. Okay, kalau macam Kak Di tak suka durian, busuk. Tapi I sukalah. Ni contoh. Ya, durian tu busuk gila. Tapi sebab Kak Di cakap durian tu boleh buat meat booster, aku terpaksa juga makan makanan yang busuk ni. Dia makan. Dalam keterseksaan dia tu, dia makan. Tapi susu dia tak melimpah ruah. Kenapa? Sebab dia tak suka. Ya, hormon oksitosin dia, hormon kegembiraan dia tu tak dirembes dengan baik. Sebabnya makan makanan yang dia tak suka. Jadi meat booster ni sebenarnya you buatlah sesuatu yang menggembirakan hati you. Contoh, ya, husband balik, nah sayang, gelang emas 916 2 gram, 20 gram untuk you, upah you breastfeed anak you. Tak pasal-pasal daripada susu sendu-sendu tu tiba pam malam tu 4 ounce pula. Happy sis, hormon oksitosin dapat gelang tadi. See, it's not because of makanan only. Tapi ada je makanan yang penggalak susu as a Galactogok. Lobak putih, pucuk pegaga, ulam raja, semua tu boleh makan. Tak ada masalah. Jangan makan makanan yang you tak suka. Jangan buat sesuatu benda yang menyebabkan you sedih. Susu you automatically akan drop. Sebab dalam penyusuan dia ada hormon. Hormon prolaktin yang menghasilkan susu, hormon oksitosin yang melancarkan susu dan membanyakkan susu yang bagi you punya susu tu meriah je. Oksitosin ni adalah hormon kasih sayang. Husband you peluk you macam tu je, you rasa macam, ya Allah bahagianya lama suami aku tak peluk aku. Kejap lagi susu you pun keluar lancar je. Gitu. So kena tahu benda tu. Kalau susu drop balik, boleh meriahkan balik tak? Boleh. Boleh sayang, you pump balik 2 jam sekali, make sure you punya corong perahan tu betul. Ada buat kelas tak untuk breastfeeding? Ada sayang, nanti tengoklah dekat Kak Di punya BIO. Dia ada perkataan-perkataan yang tak disebut dah sekarang kat TikTok. Nanti dia kena ban. Jadi kena hati-hati. Ya, semalam baru diorang update knowledge tersebut. Kak Di kelas semalam kan. So ada perkataan-perkataan yang dia dah pick up sekarang laju. Yang profile PROFILE pun dah tak nak sebut. Serius tak Ya, jadi kalau korang nak, kita nak bagi number kita semua kan, tak boleh sebut juga kan? Dia tak boleh random macam tu je. Dia macam Mel ada topik kat kepala kita. Bermisai tiba I kau, mengajar lactation ada misai kat situ. Handsome terus Kak Di. Gitu. Boleh nanti klik je dekat BIO Kak Di. Semua ni dapat knowledge yang baru kan. Faz pun banyak dapat knowledge juga daripada Kak Di ni, walaupun kita memang rapat lah sebab dia pun one of my families juga. Tapi hari ni memang banyak knowledge dapat Kak. Hari ni dia bully Kak Di tau. Sebenarnya dia dah belajar. Tapi untuk mamis, dia kata jomlah Kak kita buat live. Jomlah nak sembang apa? Kita sembang je lah. Boleh. Rajin kan? Boleh. Sebenarnya banyak lagi kita nak share. Tapi itulah, masa pun tak cukup. Takkanlah nak sembang sampai 5-6 jam kan? Masa macam gitu. Kak. Ya betul. Tips dia makan je lah apa yang membuatkan you all happy. Betul. Sayur-sayuran. Banyak sangat sayur-sayuran. Lobak putih, pucuk pegaga, ulam raja. Betik muda buat somtam. Ya Allah sedapnya. Pun jadi Galactogok tu. Ni. Apa tu? Jantung pisang. Cucang dengan sambal belacan. Dia pantang sambal belacan Kak. Yelah. Jangan dululah orang kata. Jangan dulu, sabar-sabar sikit lah orang kata. Tapi sebenarnya I tengok pantang food you pun dah cukup menggairahkan. Untunglah dapat makan pantang tu. Tapi dia sedap dan dia sihat juga. Tapi sebenarnya untuk breastfeeding, sebenarnya dalam pantang you tak perlu pun berpantang secara rigid sangat-sangat. Ya, macam mak-mak sekarang kan ada yang diorang jaga pantang yang lama-lama kan. Sebenarnya boleh. Kita ambil lah, kita buatkan pantang separa moden dan tradisional gitu. Makanan dalam pantang sebenarnya bila mak menyusu dia kena makan makanan yang healthy.
You tengok macam makanan fast kan yang dia selalu post tu kan. Memang mengiurkan je kita tengok. Ada orang komen tak boleh makan. Sebenarnya boleh. Tak ada masalah. Lagi healthy food yang you makan, body you recover cepat, susu you pun hasil dengan cantik sebenarnya. That's why Kak dia cakap 2 ounce yang fast dapat tadi tu is more than enough. Sufficient dah sebenarnya. Yes. Alhamdulillah. You that's on a good okay. track dah sekarang. Cuma sekarang kena fokus lebih untuk direct feeding your baby. Sebab bawah 30 hari, baby is very, very fragile. Sebenarnya bawah 3 bulan ni lah. Ya, lagi-lagi baby baru lahir kan. Very, very fragile. Dia senang terkena jangkitan kuman. Jadi bila you bagi guna botol ke, ya, ini untuk semua mamis ya. Bagi guna botol ya. Kadang-kadang kita ada cross contamination semasa handling susu perahan tersebut. Jadi bayi senang terkena jangkitan kuman. Jadi dia nak baik tu very difficult lah. Kadang-kadang kita takut kan jangkitan apa-apa kuman-kuman sekarang yang dah terlebih banyak kan. So kena avoid. Kalau boleh kita direct feeding sahaja. Direct feeding on demand. Bila baby nak kita bagi. Breast pun tak payah basuh. Unlike breast pump, lepas tu dengan botol lagi kita kena basuh apa benda semua kan. Sterilize lagi. Leceh kan. Jadi better that you just direct feeding saja. Selak bagi. Position kena betul, kena cantik, duduk pun kena tenang aja gitu. Barulah susu keluar yang cantik. Makan sawi boleh, lobak putih pun boleh, tak ada masalah. Makanlah sayur apa pun you nak makan, makanlah. Tak ada masalah. Ada orang kata ada sayur berangin lah, macam watermelon, buah-buah sejuk. Tapi Yang sebenarnya dalam kan, pantang tak boleh makan. dia tanya Kan? doktor dah. Doktor kata sebenarnya benda tu tak akan affect, tak ada scientifically proven benda tu akan affect kita punya alat sulit tu akan berair semua. Sebenarnya benda-benda macam tu boleh mempercepatkan luka rahim kita. Ya, betul. Sebenarnya makan makanan, buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang tinggi dengan vitamin C sangat-sangat bagus untuk recovery proses ibu-ibu yang baru lepas bersalin. Sebenarnya. Lagi-lagi telur. Dia takut kan. Kadang setengah parents, setengah mamis dia takut dengan telur. Dengar je telur tak nak. Nanti kan bernanah lah, berbau lah semua kan. Padahal telur tu tinggi dengan protein. Dialah yang sangat bagus agent untuk membaik pulih luka. Betul. Nanas boleh makan tak? Boleh. Tinggi sangat vitamin nanas tersebut. Boleh. Tak ada masalah. Ya? Betul. Cuma jangan makan makanan yang you memang allergic. Kalau you dah memang allergic dengan makanan tu, then jangan makan. Simple saja. Tak perlu makan makanan yang you allergic. Itu je. Yang lain you nak makan, makanlah. Ya betul ejaan dia Galactose. Manggis boleh makan tak? Boleh. Durian boleh makan tak? Boleh. Tengok ni pakar lactation tau, yang bersuara. Faz bukan ambil daripada pantang entah belah mana tah. Ni memang betul-betul pakar lactation kita yang betul-betul berpengalaman. Dia tidaklah pakar mana. Tiba-tiba kan. Bolehlah bantu-bantu mamis, bolehlah. Adalah ilmu beberapa tahun ni kan dekat grup. Kita pun dah berapa ratus dah. Kita adalah largest support group dekat FB. Untuk breastfeeding. Setakat ni. Jadi bolehlah nanti join ya. Kalau Caesar boleh makan telur tak? Boleh. Twin ke? Bukan twin. Bukan twin. Tu patung ke? Betul-betul. Breastfeeding mother boleh makan pedas tak? Boleh. Tetapi Patung janganlah betul, yang dia tanya. ya, kalau patung terlampau ke betul? pedas, patung. Kalau breastfeeding mother nak makan pedas boleh, tetapi secara moderate lah. Jangan terlampau pedas sangat sampai ibu pun tak tahan. Ya, sampai ibu pun berpeluh, sampai ibu pun bercerit-berit. Janganlah. Makan berpada-pada orang kata. Apa nama FB lactation? Tu dekat Kak Di punya ada OWHDYDIANA ataupun kakak susu. Asma tulis kat sini jap. Okay. DYD IANA. Air sebabkan susu kurang ke Okey, kalau badan ibu dehydrated, yes, dia akan ganggu susu juga. Ya, sebab apa? Bila badan kita kurang air, kita akan rasa letih. Kita tak ada tenaga, kita tak ada energi. Jadi dia akan ganggu sedikit bila kata badan kita dalam keadaan letih, mental kita pun letih. Sebab breastfeeding ni dia melibatkan mindset. Susu dihasilkan bukan di breast tetapi di kelenjar pituitary kita dekat otak kita. Susu ni dekat breast ni adalah tempat untuk mengeluarkan susu saja. Yang banyak ke sikit ke susu kita adalah mindset kita dekat otak kita sendiri.
Ramainya cakap kembar ke bukan kembar. Betul tak? Cakap je kembar lah, kembar lah. Yelah, kembar lah. Boleh lah. Kembar Kembar. dia rambut panjang, kita rambut pendek. Dia muda, kita tua. Nak tengok Tapi muka kita Faz tak share version tua, suami tengok yang ni. Tapi suaminya berbeza-beza, ya. Suami Ah, berbeza. Suami berbeza. Nama je mak tiri kepada Khalidah, tapi belum pernah jadi suami lagi. Nanti dia jadi dosa sebab saudara mara. Saudara aku. Okey. Best lah. Banyak ni soalan laju ni. Bersalin normal boleh makan ikan siakap ke? Masya Allah. Saya bukanlah pakar pemakanan untuk orang berpantang sebenarnya. Tapi macam kita cakap tadi, selagi dia tak awak makan ikan siakap sebelum awak hidup, tak allergic untuk awak, then okey. Unless memang sebelum ni you hidup tu makan ikan siakap je, muka you bengkak, badan you gatal. Dan janganlah lepas dalam pantang tu you pergi makan pula ikan siakap tu. Gitu. Right. Ya, betul. Kalau kita makan durian, boleh ke bagi susu ke anak yang demam sebab dia nak makan ubat? Macam mana soalan tu? Okey, tapi Kak Di simpulkanlah. Kalau kata kita demam, contohlah, kalau kata ibu demam, bayi tak demam. Boleh tak kita menyusukan anak? Yes, 100% recommended. You know why? Sebab bila ibu demam, ibu dalam keadaan yang sakit ataupun demam, ada virus apa-apa ke, susu kita tu akan menghasilkan antibody yang lebih tinggi daripada biasa untuk kita prevent anak kita masa direct feeding dapat jangkitan yang sama. Cuma jaga hygiene. Malah ibu yang ada COVID-19 pun boleh menyusukan anak dia. Cuma jaga hygiene saja. Yes, baby you akan dapat tinggi antibody. Satu tips yang Kak Adi nak spill dekat sini, bila kita demam, kalau kita ibu yang bekerja lah, kita memerah susu. Susu yang you dah perah masa you demam tu, tolong labelkan demam. Jadi, kalau kata anak you tiba-tiba demam, kan baby demam, you ambil susu yang masa you demam tu, you ambil you bagi anak you. Sekejap je baik. Antibody dia lagi banyak dekat dalam susu yang demam, susu mak demam. Betul. Color dia pun berbeza sikit, Faz. Color dia pun berbeza sikit. Nampak tak? Lain kan dia punya. Itulah orang kata kita bukanlah kita condemn susu formula, tetapi sampai saat ini masih belum ada lagi susu formula yang diformulasikan sama ingredients dia dengan susu ibu. Tak ada lagi setakat ni. That's why belilah mahal macam mana pun, yes, semua orang nak yang terbaik untuk anak dia kan. Kita pun faham. Kalau dia mampu beli susu yang mahal, belilah. Tak ada masalah. Tapi kalau you mampu beli susu yang mahal, Kak dipercaya you mampu untuk keluarkan sedikit duit tu untuk belajar ilmu penyusuan. Itulah yang terbaik sebenarnya. Usaha dululah orang kata sebelum you give up. Usaha dululah sebenarnya. Sebab tak ada lagi lah setakat ni mana-mana susu formula yang diformulasikan sama duplikat susu ibu. Tak ada. So memang sayanglah kalau you tak dapat menyusukan. But it's okay. Peluang itu masih ada. Carilah saya. Carilah saya ataupun kaunselor-kaunselor adaptasi untuk bantu. Cuma kena hati-hatilah sekarang sebab sekarang kan banyak kaunselor-kaunselor jadian tiba-tiba tumbuh macam cendawan kan. Itu yang bahaya sebenarnya. Itu yang kita takut. Ilmu-ilmu sesat yang entah merapu-meraban, makanlah meat booster ni, makanlah tu, makanlah ni. Semua benda yang suruh dia makan tu, elakkanlah. Sebab kita boleh menyusu secara semula jadi sebenarnya dan banyak lagi sumber makanan-makanan yang lain untuk kita jadikan meat booster secara sihat. Itu yang paling penting. InsyaAllah. Boleh. Kak Di perlu ke basuh dulu. Apa tu? Nipple ya? Tak perlu. Kalau you berpeluh macam mana sekalipun, you boleh je menyusu anak dengan direct sebab dekat you punya areola ada bumpy tu kan. Ada macam bentuk-bentuk bulatan kecil-kecil macam ala-ala jerawat tak timbul tu kan. Kita panggil dia Montgomery gland. Dia keluarkan satu jenis cecair ataupun macam lubricant sebagai antibakteria dekat sini. Ya, jadi you tak perlu dah. Breast kita pun tak perlu sabun. Nanti hilang bau susu tu, bau air ketuban kat sini kan. Yang tadi yang lubricant yang dekat Montgomery gland keluarkan tu, bau dia macam bau air ketuban. That's why baby bila berada dekat bahagian breast ibu dia rasa lebih tenang. Kecuali baby tu dah nipple confused. Jadi tak perlu basuh. Unless you memang pergi bersihkan tong sampah ke apa tadi kan, bergelumang dengan sampah ke, membajak sawah ke apa kat luar, main bendang ke apa ke, kita pun dalam keadaan berlumpur-lumpur tu, pergilah mandi kejap. Sekejap kan you buat dua kerja, anak kena mandi, you pun kena mandi sekali sama-sama. Gitu. Okay, cukup Faz? Ke tak cukup ke? Thank you Kak Di. Banyak ni soalan dia orang nak jawab ni. Nak jawab tapi kejap lagi Fah ada kelas. Betul, sama. Malah kan kita pun ada kelas. Macam muka samalah. Macam mana ni? Kalau tak cukup hari ni kita sambung hari lain.
Betul tak, InsyaAllah. Kak? Banyak lagi masa kita. Nanti kalau kita orang jumpa ke apa ke, nanti kita orang go live sama-sama. Jangan risau. Kalau tak dapat jumpa Faz, jumpalah Kak Di. Nak minta Faz jawab semua pun, Faz belum pakar lagi. Tapi dia boleh dah tu. Sebenarnya dia dah boleh. Bukan dia tak boleh. Apa, kita akan Cuma panggil Kak Di. bagilah dia Kalau ada rehat soalan-soalan yang macam dulu. confuse sikit, panggil je Kak Di. Bagi dia rehat dulu, dia dalam pantang, tapi kira dia kuat lah, masih boleh live, dia nak share ilmu dengan you all kan. I pun terkejut, larat ke budak ni? Tapi yalah, dia larat, kita support saja apa yang dia larat. Gitu. Baik, Okay. boleh. Kalau nak jumpa Kak Di, boleh dekat HBM Breastfeeding Center, kita dekat section 13 Shah Alam. Kak Di kat situ lah. Ya. Semua Ada pakat-pakat sekarang TV ni kita. follow TikTok Kak Di Boleh. Jemput. Ya. Okay, boleh Faz. Okay. Kita Alright. Thank jumpa you Kak nanti Di. tau. Okey Okay. sayang. Take care. Bye. Bye.